Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang murid-murid ke sesi PDPR Sejarah tahun 4 bersama Sensei Ashraf. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar unit 1 mengenali sejarah. Baiklah, apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan pengertian sejarah. Kedua, mengenal pasti sumber dalam sejarah. Dan yang ketiga, menyatakan kepentingan untuk mempelajari sejarah. Ketajuk pertama, iaitu pengertian sejarah. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka kita kena tahu apakah pengertian sejarah untuk mencinta dengan sejarah. Baiklah, kita kena tahu dahulu pengertian sejarah secara umum. Pengertian sejarah secara umum ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Baiklah, apakah pula pengertian sejarah secara lebih mendalam, iaitu menurut tokoh ataupun ahli sejarah? Pengertian sejarah menurut tokoh yang pertama, Herodotus, beliau menceritakan sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Sensei, susahnya nak ingat. Panjang sangat. Baiklah, Sensei mudahkan awak. Cara ingatnya ialah, ingat kata kunci ini. Tindakan manusia dan juga kedua sebab melakukannya. Ingat, setiap perbuatan manusia yang berlaku pada hari ini pasti ada sebab dan musabab kenapa mereka melakukannya. Tokoh yang kedua ialah Ibn Khaldun. Beliau menceritakan bahawa sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Bagaimana cara untuk mengingatnya? Peradaban manusia ataupun kita panggil sebagai ketamadunan manusia dan perubahan yang berlaku setelah berlaku peradaban manusia. Tokoh yang ketiga, E.H. Carr, seorang tokoh barat. Baiklah, E.H. Carr menyatakan bahawa sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Cara untuk ingat ya, interaksi ataupun perhubungan di antara masa kini dan juga masa lampau atau masa dahulu. Pasti ada kaitan masa dahulu dan juga masa kini. Tokoh di Malaysia pula bagaimana, Sensei? Kita ada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kai Kim yang menyatakan bahawa sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Cara untuk ingat ya, peristiwa yang pernah atau sudah pun berlaku. Itulah sejarah. Kita tiba ke tokoh kita yang terakhir, iaitu Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim, yang menyatakan bahawa sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Cara untuk ingat, catatan atau rekod peristiwa. Sejarah ini perlu ditulis ataupun perlu direkodkan. Kesimpulan, sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Kita masuk ke subtopik yang kedua, iaitu sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Baiklah, kita kenali dahulu sumber primer. Sumber primer dikenali juga sebagai sumber pertama. Maksudnya sumber yang utama kita gunakan dalam pengkajian sejarah. Sumber ini berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Pendek kata, original, asli. Bagi sumber sekunder pula ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Daripada sumber primer itu, kita olah semula untuk jadikan satu sumber yang baru. Itulah yang dinamakan sebagai sumber sekunder atau kita kenal juga sebagai sumber kedua. Baiklah, sekarang kita akan berkenal-kenalan dengan contoh-contoh sumber. Kita kenali dahulu sumber primer. Antara sumber primer ialah fosil, manuskrip tulisan tangan,
artifak dan dokumen rasmi kerajaan. Keempat-empat sumber ini adalah sumber yang asli. Baiklah, apakah pula sumber sekunder? Antaranya ialah buku, majalah, akhbar dan yang keempat adalah risalah. Keempat-empat sumber sekunder ini juga sudah diolah. Subtopik yang ketiga, kepentingan untuk mempelajari sejarah. Kita sudah belajar maksud sejarah, sumber-sumber sejarah. Sekarang kita perlu tahu kenapa pentingnya untuk kita mempelajari sejarah. Sensei boleh pecahkan kepada 4 konteks, iaitu konteks pertama diri, konteks kedua masyarakat, konteks ketiga negara dan konteks keempat global atau dunia. Sekarang, dalam grup Telegram kita, Sensei mahu kamu jelaskan kepada Sensei kenapa diri sendiri, masyarakat, negara dan juga masyarakat dunia secara amnya perlu mempelajari sejarah. Sampai berjumpa lagi di dalam sesi yang akan datang. Bye, jaga diri.